Tafsir fi Zilalul Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Mukaddimah kepada ayat-ayat, kumpulan ayat-ayat 104 hingga 123. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata Ra'ina dan katakanlah Unzuma, dan patuhilah, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab yang amat pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan kaum musyrikin tidak suka diturunkan kepada kamu barang rahmat kebaikan dari Tuhan kamu. Dan Allah bebas menentukan penggunaan rahmatnya kepada sesiapa sahaja yang disukainya, dan Allah memiliki limpah kurnia yang amat besar. Apa sahaja ayat yang kami mansuhkan atau kami tinggalkan, kami gantikan dengan ayat yang lebih baik darinya atau setanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu? Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah memiliki langit dan bumi? Dan tiada siapa pun yang lain dari Allah yang dapat menjadi pelindung dan penolong kepada kamu? Adakah kamu mahu meminta dari Rasul kamu bagaimana Musa diminta oleh kaumnya sebelum ini? Barang siapa yang menukarkan keimanan dengan kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang benar. Ramai ahli-ahli kitab yang mengingini engkau agar mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana hasad dengki dari diri mereka setelah kebenaran kelihatan jelas pada mereka.
Oleh itu, maafkan mereka dan ampunlah mereka hingga Allah menurunkan perintah mengenainya. Hingga Allah, sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Apa sahaja baik kebajikan yang kamu lakukan untuk diri kamu akan kamu dapati balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala apa yang dilakukan kamu. Dan mereka, kaum Yahudi dan Nasara, mendakwa tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasara. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah bawalah hujah-hujah kamu jika kamu benar. Malah sebenarnya sesiapa saja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia menjunjung perintahnya dengan sebaik-baiknya, maka ia akan mendapat balasan di sisi Tuhannya yang tiada apa-apa kebimbangan pada mereka, dan tidak pula mereka akan berduka cita. Dan orang-orang Yahudi telah berkata, orang-orang Nasara itu tidak mempunyai sesuatu pegangan yang benar. Dan orang Nasara pula pun berkata, orang-orang Yahudi itu tiada mempunyai sesuatu pegangan yang benar. Sedangkan mereka masing-masing membaca kitab suci. Dan orang-orang musyrikin Arab yang tidak tahu juga berkata seperti perkataan mereka. Oleh itu Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai perkara-perkara yang dipertikaikan mereka. Dan siapakah yang lebih zalim dari mereka yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan namanya di sana dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka tidak sepatutnya dibenarkan memasuki masjid-masjid itu, melainkan di dalam keadaan yang takut. Mereka akan mendapat balasan kehinaan di dunia dan balasan azab yang amat besar di akhirat. Dan Allah memiliki arah timur dan barat. Oleh itu, ke arah mana sahaja kamu hadapi, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha sucilah Allah. Maha sucilah Allah dari anak. Malah Allah memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi, seluruhnya tunduk dan patuh padanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan apabila dia hendak menciptakan sesuatu, dia hanya berfirman, jadilah, maka muncullah sesuatu itu ke alam al-wujud. Dan berkata pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami secara langsung? Mengapa tidak datang kepada kami sesuatu mukjizat? Begitulah juga orang-orang yang sebelum mereka berkata seperti perkataan mereka. Hati mereka sama sahaja. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang mempunyai keyakinan. Sesungguhnya kami telah putuskan engkau membawa agama yang benar dan sebagai penyampai berita gembira dan pemberi amaran. Dan engkau tidak dipertanggungjawabkan tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan berpuas hati sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya hidayat Allah itulah hidayat yang sebenar. Dan jika engkau mengikut kehendak nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu yang sebenar, maka tiada lagi pelindung dan penolong yang dapat menyelamatkan engkau dari azab Allah.
orang-orang yang telah kami kurniakan kitab suci, mereka membacanya dengan bacaan yang sewajarnya. Mereka lah orang-orang yang beriman dengannya. Dan barang siapa yang ingkarkannya, mereka lah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, kenangilah nikmat yang telah kurniakan kepada kamu, dan kenangilah bahawa aku telah melebihkan kamu atas umat-umat yang lain. Dan takutilah hari kiamat yang tiada siapa pun dapat membela sesuatu kesalahan orang yang lain, dan tidak pula diterima darinya sebarang tebusan, dan tidak berguna kepadanya sebarang syafaat, yang tiada pula mereka diberi pertolongan. Ayat-ayat dari ayat 104 pada ayat 123. Latar belakang dan pokok pembicaraan. Pelajaran ini terus mendedahkan komplot dan tipu daya kaum Yahudi terhadap Islam dan kaum Muslimin, dan mengingatkan kaum Muslimin dari permainan-permainan dan helah-helah mereka yang curang. Ia mendedahkan perasaan hasad dengki yang terpendam di dalam hati mereka, dan rancangan-rancangan tipu daya yang jahat yang diatur mereka terhadap kaum Muslimin. Ia menegah orang-orang Islam dari meniru perkataan dan perbuatan orang-orang kafir dari golongan ahli kitab. Ia mendedahkan hasrat-hasrat mereka yang terpendam dan tersembunyi di sebalik perkataan-perkataan dan tindak tanduk mereka. Juga tipu daya, permainan-permainan kotor dan fitnah-fitnah yang dilancarkan mereka di dalam barisan kaum Muslimin. Nampaknya kaum Yahudi menggunakan isu pemansuhan dan perubahan setengah-setengah perintah dan taklif-taklif yang berlaku mengikut kehendak-kehendak perkembangan Islam yang baru, dan mengikut suasana-suasana dan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh masyarakat Islam itu sebagai satu alasan dan sarana untuk menimbulkan keraguan terhadap sumber yang mengeluarkan perintah-perintah dan taklif-taklif itu sendiri. Mereka berkata kepada orang-orang Islam, jika perintah-perintah dan taklif-taklif itu benar dari Allah, tentulah ia tidak dimansuhkan, dan tentulah tidak ada perintah baru yang membatal atau meminda perintah yang telah lalu. Kempen menyebarkan keraguan itu semakin bertambah keras dan hebat ketika berlaku perubahan kiblat dari Baitul Maqdis pada Kaabah selepas 16 bulan beliau berhijrah. Selepas hijrah, Nabi SAW telah bersembahyang dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis yang menjadi kiblat kaum Yahudi dan musala mereka. Dan Yahudi telah menggunakan isu menghadap ke arah Baitul Maqdis itu sebagai hujah yang menunjukkan bahawa agama mereka agama yang benar dan kiblat mereka kiblat yang benar. Ini membuat Rasulullah SAW berhasrat secara tidak terbuka agar kiblat sembahyang itu diubah dari hala Baitul Maqdis ke hala Kaabah Baitul Haram. Hasrat ini terus bersemarak di dalam hatinya sehingga diperkenankan Allah yang telah memerintah beliau supaya menghadap ke arah kiblat yang disukai oleh beliau sebagaimana akan diterangkan kelak di dalam surah ini. Oleh sebab perubahan kiblat itu telah meruntuhkan hujah Bani Israel dan menyebabkan mereka merasa kecewa kerana kehilangan hujah seperti ini, maka mereka terus melancarkan kempen yang jahat di kalangan kaum muslimin dengan tujuan menimbulkan keraguan mereka terhadap sumber perintah yang dikuatkuasakan oleh Rasulullah SAW ke atas mereka, juga menimbulkan keraguan terhadap
kesahihan wahyu yang diterima oleh beliau. Ya, ini mereka mengayunkan cangkul untuk meruntuhkan asas akidah di dalam hati kaum muslimin. Kemudian mereka berkata kepada mereka, jika sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis tidak sah, maka ini bererti solat dan ibadat kamu sepanjang masa ini akan menjadi sia-sia sahaja. Dan jika solat kamu sah, maka apalah perlunya diubahkan kiblat itu. Ya, ini mereka menghayunkan cangkul untuk merobohkan asas kepercayaan dalam hati kaum muslimin terhadap pahala amalan mereka dari Allah, dan terutama sekali mereka mahu merobohkan kepercayaan kaum muslimin terhadap kebijaksanaan kepimpinan Nabi SAW. Nampaknya kempen yang jahat dan licin itu telah berjaya mendatangkan hasil yang buruk kepada setengah-setengah orang Islam. Mereka mulai bertanya Rasulullah SAW dengan penuh gelisah dan ragu-ragu. Mereka menuntut dalil-dalil dan bukti-bukti, iaitu salah satu sikap yang tidak sesuai dengan dasar kepercayaan yang mutlak pada pucuk pimpinan dan kepada sumber agama. Oleh sebab itu, Al-Quran menerangkan kepada mereka bahawa pemansuhan setengah-setengah perintah dan ayat itu adalah mengikut keputusan kebijaksanaan Allah yang telah memilih sesuatu yang lebih baik untuk para hamba-Nya dan mengetahui apa yang baik untuk mereka di dalam segala keadaan. Dalam waktu yang sama, Al-Quran mengingatkan mereka bahawa matlamat kaum Yahudi ialah mereka mahu mengembalikan mereka menjadi kafir sesudah mereka beriman, kerana hasad dengki mereka terhadap kaum muslimin yang telah dipilih Allah untuk menerima rahmat dan limpah kurnia-Nya, iaitu dengan menurunkan kitabnya yang terakhir dan menyerahkan tugas dakwah yang agung itu kepada mereka. Al-Quran juga mendedahkan kepada kaum muslimin tujuan-tujuan yang terpendam di sebalik pengeliruan kaum Yahudi itu. Al-Quran seterusnya mematahkan dakwaan mereka yang palsu bahawa syurga itu hak mereka sahaja dan menceritakan kepada mereka perkara tuduh-menuduh yang berlaku di antara dua golongan ahli kitab itu, iaitu kaum Yahudi berkata, orang-orang Nasara tidak mempunyai apa-apa pegangan yang benar. Sementara kaum Nasara pula berkata, orang-orang Yahudilah yang tidak mempunyai apa-apa pegangan yang benar. Begitu juga tuduhan kaum musyrikin Arab terhadap dua golongan itu. Kemudian Al-Quran mencela niat jahat yang disembunyikan mereka di sebalik isu kiblat itu, iaitu mereka mahu menghalangkan kaum muslimin berkiblat kepada Kaabah, Baitullah dan masjidnya yang pertama itu. Al-Quran menganggapkan perbuatan itu sebagai perbuatan menghalangkan masjid-masjid Allah dari disebut namanya dan sebagai usaha untuk meruntuhkannya. Demikianlah ayat-ayat dalam pelajaran ini meneruskan pembicaraannya sehingga pada akhirnya ia meletakkan kaum muslimin berdepan dengan matlamat sebenar kaum ahli kitab yang terdiri daripada orang-orang Yahudi dan Nasara, iaitu mereka mahu memalingkan kaum muslimin dari agama mereka kepada agama ahli kitab. Mereka tidak akan berpuas hati terhadap Rasulullah SAW sehingga beliau mengikut agama mereka. Jika tidak, mereka akan terus melancarkan perang, tipu daya dan komplot terhadap beliau sehingga akhirnya. Itulah hakikat pertarungan yang tersembunyi di sebalik pembohongan, pengeliruan, hujah-hujah dan alasan-alasan yang bertopeng itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.